Hari ini kita akan masuk bab 3, sumber pembiayaan perniagaan. Sebelum seseorang usahawan ingin mendapatkan pembiayaan, usahawan perlu mengenal pasti sumber pembiayaan yang sesuai berdasarkan jumlah modal yang diperlukan dan jenis perniagaan yang akan dilakukan. Modal ada beberapa jenis seperti wang tunai, inventory, bangunan kilang, dan juga jentera. Pembiayaan dalaman merujuk kepada sumber milikan usahawan sendiri yang akan digunakan untuk mengendalikan perniagaannya. Ia termasuk simpanan peribadi dan keuntungan yang diperoleh daripada pelaburan dan lain-lain. Pembiayaan luaran pula merujuk kepada usaha yang dibuat oleh usahawan untuk mendapatkan sumber yang diperlukan dari pihak luar seperti bank kerana sumber sendirinya tidak mencukupi atau dia tidak ada sumber yang diperlukan untuk memulakan perniagaan. So, ada dua jenis sumber pembiayaan, iaitu dalaman dan luaran. Dalaman yaitu simpanan sendiri atau modal daripada keuntungan atau reserve. Pembiayaan luaran pula adalah daripada bank, institusi kewangan atau agensi kerajaan. Bank dan institusi kewangan memberikan pinjaman kepada peminjam yang mempunyai aset sebagai cagaran. Pinjaman termasuk pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Berikut merupakan antara kemudahan-kemudahan pembiayaan yang diberi oleh institusi kewangan atau bank. Sumber pembiayaan dari agensi kerajaan pula termasuk bantuan modal, jaminan kredit, dan geran penyelidikan dan pembangunan. Mari kita lihat kekuatan dan kelemahan sumber pembiayaan dalaman dan juga sumber pembiayaan luaran. Sumber pembiayaan dalaman terdapat kekuatan dan kelemahannya. Kekuatannya ialah ia mudah, cepat dan ringkas, dan ia tidak melibatkan kos seperti faedah atas pinjaman. Kita guna duit sendiri, tak ada faedah atas pinjaman, atau kita dapatkan daripada abang, kakak atau ibu bapa. Bantuan daripada mereka biasanya tidak kenakan pinjaman, faedah atas pinjaman, dan ia merupakan milikan usahawan itu sendiri. Jika dia guna duit sendiri, tak perlu pinjam daripada bank. Tetapi ada kelemahannya. Kelemahannya ialah modal terhad. Simpanan sendiri mungkin ada hadnya. Kedua ialah suka menambahkan modal dalam masa yang singkat. Dan ketiga ialah perlu masa yang panjang untuk kumpul sekali lagi. Kalau modal yang sudah ada telah labur dalam perniagaan, nak kumpul sekali lagi susah sikit. Itu kelemahan sumber pembiayaan dalaman. Bagaimana pula dengan sumber pembiayaan luaran seperti bank dan institusi kewangan? Baik, kekuatannya ialah bank atau institusi kewangan, bayaran balik pinjaman dan ansuran bulanan adalah ikut kemampuan peminjam. Peminjam boleh buat rancangan untuk membayar balik dalam masa 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun, ikut kemampuannya sendiri. Kedua, jumlah pinjaman juga ikut keperluan semasa. Kalau dia perlu 10,000, dia boleh pinjam 10,000. Kalau dia perlu 20,000, dia boleh pinjam 20,000. Ikut kemampuan, ikut keperluan semasa. Apakah pula kelemahan sumber pembiayaan yang didapati daripada bank atau institusi kewangan? Yang pertama ialah ia memerlukan penjamin untuk dapatkan pinjaman. Biasanya 2 orang penjamin. Dan kedua ialah ia memerlukan cagaran, sesuatu benda atau dalam bentuk harta atau aset tetap untuk dijaga oleh institusi kewangan tersebut.
Ketiga ialah ia tertakluk kepada syarat pinjaman dan juga biasanya dikenakan faedah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan simpanan sendiri yang tidak perlu bayar faedah. Baik, biar kita lihat satu lagi sumber pembiayaan luaran, iaitu agensi kerajaan. Apakah kekuatan sumber pembiayaan luaran ini? Satu ialah ia memberi pinjaman kepada peniaga yang tidak mempunyai cagaran. Kedua, jumlah pinjaman yang boleh disesuaikan dengan keperluan semasa akan diberi oleh agensi kerajaan tertentu dan biasanya boleh dirunding. Ketiga, ia tidak dikenakan faedah. Kelemahannya pula ialah persaingan yang sengit. Biasanya ada ramai orang ingin membuat permohonan pembiayaan tersebut, tetapi pembiayaan yang ditawarkan adalah tidak mencukupi. Kedua ialah jumlah pinjaman adalah terhad dan biasanya peniaga perlu membuat pinjaman berulang kali. Ketiga, ia tertakluk kepada terma dan syarat agensi kerajaan tersebut, seperti ada yang untuk kaum Bumiputra sahaja, ada yang untuk peniaga tertentu sahaja. Seterusnya, biarlah kita lihat prosedur untuk mendapatkan sumber pembiayaan. Baik, apakah prosedur yang pertama yang sangat penting? Ya, menyediakan rancangan perniagaan adalah langkah yang pertama. Seperti apa yang murid-murid buat dalam projek, iaitu menyediakan satu rancangan perniagaan yang lengkap. Kedua, mendapatkan khidmat nasihat daripada pegawai yang berkenaan yang ingin mendapatkan permohonan pembiayaan. Kita pergi ke bank atau institusi kewangan untuk mendapat khidmat nasihat daripada pegawai yang berkenaan. Dan semasa pergi berjumpa dengan pegawai tersebut, kita perlu menyediakan dokumen untuk membuat permohonan seperti lesen perniagaan yang telah luluskan dan sebagainya, dan membuat permohonan dengan mengisi borang-borang serta mengepilkan dokumen yang lengkap. Baik, selepas semua ini telah sedia dilakukan, apa yang kita buat seterusnya ialah menunggu permohonan diproses. Kalau permohonan itu diluluskan, kita akan menerima surat yang diberitahu, permohonan anda telah luluskan. Kalau tidak dapat atau tidak diluluskan, apa yang kita perlu buat? Mencari alternatif lain. Okey, sekiranya permohonan tidak diluluskan, kita cari alternatif yang lain. Maksudnya kita boleh pergi ke bank lain atau institusi kewangan yang lain untuk membuat pinjaman sekali lagi.